الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang dan peluang pada pagi yang barakah ini untuk duduk beriktikaf dalam masjid yang mulia ini, sementara untuk menunggu waktu syuruk dan menunggu waktu duha. Maka kita duduk dalam masjid yang mulia ini beriktikaf dan dalam masa yang sama niatkan untuk berada dalam majlis ilmu dan niat untuk menuntut ilmu agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan anugerah man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya dan datang untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah sampai kembali pulang ke pangkuan keluarga dia. Maka sepanjang waktu, walaupun rumah belakang masjid, walaupun rumah tepi masjid, maka jika ia datang dan masuk dalam masjid mana-mana majlis ilmu dan menuntut ilmu, maka Allah beri kepada dia fi sabilillah, berada di jalan Allah. Dan waktu tuan-tuan yang fi sabilillah ini selalunya orang akan cari di waktu nak perang. Tapi hari ini kita tak perang pun, kita hanya berperang dengan hawa nafsu. Nak duduk sat antara waktu-waktu yang dituntut untuk berada dalam rumah Allah ini. Moga-moga Allah berikan kepada kita kebaikan. Tuan-tuan, dah habis dah 2023, masuk 2024. Dan Januari pun dah nak habis dah. Dah masuk dah bulan Rajab. Masa makin mengejar manusia dan telah potong manusia. Dan manusia masih lagi terleka, kita masih lagi mungkin ghalib duk kata baru Januari. Sedangkan tuan-tuan, Rajab pun dah masuk pertengahan, dah dekat. Nak habis dah Rajab ni pun tuan-tuan. Rajab masuk-masuk pun itulah. Dah setakat mana orang tuan kita ni? Setakat manakah kita ini tuan-tuan untuk 2024 ini? Kita berhenti hari itu pada tanggal 23 hari 12 2023 tahun lepas. Tahun ni masuk balik bulan Januari. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan sambung balik kita punya perbincangan kita yang tahun lepas tu, iaitulah antara kebinasaan lidah. Kita bincang tentang kebinasaan lidah. Antara tajuk yang panjang dalam kitab ini, tajuk lidah. Panjang sebabnya bahayanya lidah ini melebihi daripada yang lain.
Bahayanya lidah ni tuan-tuan melebihi yang lain. Maka manusia pun, jangan kata Allah Ta'ala, Allah akan melihat kita dengan keculuparan kita, apa yang keluar daripada mulut kita. Manusia pun tuan-tuan terkesan dengan apa yang keluar daripada mulut seseorang. Seorang suami mengeluarkan perkataan yang melebihi daripada apa yang patut, boleh menyebabkan runtuh satu rumah tangga yang terbina puluhan tahun. Seorang kakak keluarkan perkataan pada seorang adik, ataupun seorang adik ke seorang abang ke, berkeluar perkataan pada adik-beradik dan yang lain, berkeluar perkataan yang boleh memutuskan tali silaturahim, terputus tuan-tuan, boleh putus sampai puluhan tahun. Piramli tunjuk cerita dalam cerita Tiga Abdul. Apa dia kata? Putus saudara. Putus saudara. Putus tu jumpa pun tak kenal. Kerana mulut tuan-tuan, kerana lidah manusia. Begitu juga dengan orang-orang keliling. Jiran duduk tuan-tuan, nak duduk lama kat rumah tu, jiran kita boleh terasa tak dengan lidah kita? Jiran kita boleh terasa hati tak? Keluar rumah tak tengok, seorang tengok sana, seorang tengok sini. Pasal lidah punya pasal. Orang Pulau Pinang terkenal dengan perkataan camdek. Dia bagi camdek, sindiak dia camdek. Ataupun perkataan lain kenen, baik kot sini, kot sana terkena. Yang tu lagi pedih daripada yang lain. Cakap ni sindiak-sindiak ke orang. Jiran kita tuan-tuan, kena sindiran kita, dia makan dalam tu. Bila makan dalam tuan-tuan, dia payah nak baik. Hati kalau remuk payah. Luka dia dekat luar tangan ni, boh plaster lama-lama hilang, tinggal parut sikit-sikit. Tapi kalau hati berbekas tuan-tuan, hati kalau terluka, retak, maka tuan-tuan nak menyambung kembali bukan senang. Sebab itu dalam bab lidah ini, pengarang kitab ini meletakkan satu tajuk antara paling panjang. Nak suruh bincang lumat-lumat agar kita ni berasalah hati sikit, bagi rasalah hati kita ni sikit, supaya berhati-hati dengan lidah yang Allah kurniakan. Baik, kita mungkin boleh kata, saya jenis outspoken, saya tak kisah orang nak peduli apa-apa, saya nak cakap, saya cakap, betul. Hanya cakap tu betul, tak salah pun. Tetapi salah dia kat mana? Salah dia ialah kena tengoklah apa benda yang kita cakap dan cara kita bercakap. Cara kita menyampaikan, bil hikmah ke bil sampah ke? Dengan hikmah ke dengan sampah? Dengan sumpah seranah ke kita keluarkan perkataan tu? Cara menyampaikan. Walaupun kita seorang bos ke, kita seorang mandor ke, kita seorang supervisor ke, kita seorang ahli ketua bagi presiden bagi mana-mana negara ke, bagi seseorang yang mungkin dikira sebagai bos paling besar dalam mana-mana organisasi, dia kena mind your word, kena fikir kataan yang kita keluarkan. Berapa ramai orang terasa hati sampai traumatized, sampai trauma dengan perkataan yang manusia keluarkan. Tuan-tuan, ada seorang hamba Allah baru ni, bos dia selalu ni, dia apa biasa kerja dengan swasta. Kerja swasta ni tuan-tuan, dia ada target nak sampai. Bila kawan ni bos dia tu, bos dia non muslim, dia ni duduk kerja dengan mereka lama. Tiba-tiba bos ni tuan-tuan, dia dapat bos tu suka maki dia. Kali tengok, tanya sikit apa, bubuh, bubuh, sampai akhirnya tuan-tuan duk kena. Kawan ni jadi depression sampai tahap jadi macam trauma. Dengar nama kawan ni, kalau phone naik nama kawan ni, dia jadi macam getar, macam nak pingsan. Tengok email kawan ni masuk pun, dia mula shaking habis dah, dia takut. Jadi trauma tuan-tuan, sampai terpaksa pergi jumpa sekretari, ambil ubat penenang. Tak boleh tidur sampai tak boleh tidur malam tuan-tuan. Tak boleh tidur. Berbulan-bulan tak boleh tidur.
Tidur sekadar sejam terpaksa ambil ubat tidur. Mula ambil berapa mg ya. Sekarang dah ambil sampai dos tinggi dah. Lama kelamaan tuan-tuan, kawan ni jadi macam orang tak betul. Boleh dia tak betul. Hanya kerana apa? Kerana perkataan yang dikeluarkan oleh kita mungkin sedap untuk kita dan kepuasan untuk kita, tetapi orang lain satu bala bencana untuk dia, tuan-tuan. Baik, sambung balik dusta yang diharuskan. Yang ni bab ni orang suka. Bab ni ramai orang suka. Apakah jenis pembohongan ataupun pendustaan yang diharuskan, yang ni dibolehkan? Ada bohong boleh tak? Jadi betul dah ada bohong sunat? Tak ada. Bohong sunat tak ada, bohong harus ada. Saya pun nak cari siapalah cakap bohong sunat. Asal Piramli tak nak sebut bohong sunat. Ada orang kata Piramli cakap bohong sunat. Ada? Tak ada. Yang Piramli sebut aku mati dalam iman, itu ada. Bohong sunat tak ada. Siapa yang mula pergi kata bohong sunat? Baik, tuan-tuan, pandai-pandai pergi buat hukum, nak tanya Datuk Mufti ya, kau mana bohong sunat. Baik, tuan-tuan, kita tengok nak. Wa'lam, ketahuilah bahawa berdusta itu hukumnya haram. Tipu walaupun kecil hukum dia haram. Ini asal hukum. Tipu ni, tuan-tuan, kok mana pun sekecil-kecil benda, alah sikit ya, tak ada. Sikit ke besar ke haram. Yang tu, tuan-tuan, tu sudah pergi pusing mengata lah. Tu sudah pusing kita ni, tu sudah pusing. Bukannya tuan-tuan, saya pun sudah kona mana lah. Tu sudah pergi pusing mana pun bohong je, walaupun kecil haram. Tak, saya bohong anak saya. Anak tanya, apa, beli dah mainan kat dia. Kita pun kata beli dah, tapi tertinggal kat tempat kerja. Padahal kita tak beli pun. Hukum dia haram ke hukum dia harus? Haram bohong. Lah bohong kat anak ke ustaz sikit ya. Dah. Bohong tetap sama. Itu hukum asal. Asal bohong haram. Okey, baik, tengok yang mana harus. Melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Melainkan hukum dia haram, melainkan ada illah, ada pengecualian kepada sesuatu yang kita sangat-sangat berhajat pada bohong. Terpaksa berbohong. Kalau tak bohong ada kemudaratan dia. Dengan anak tadi apa kemudaratan? Kena pujuk dia. Kita lupa nak beli. Sorry. Lupa nak beli. Kita Allah, awak apa tak beli. Kita pujuklah dia. Setakat tu tak apalah yang pipi bohong betul apa? Cakap betul. Duk pergi ranjau kat anak. Lagi anak pun belajar bohong. Baik. Ini contoh, tuan-tuan, yang kita pandang kecil tapi hukum dia sama ya. Pandang kecil ya untuk anak tapi hukum dia sama. Bohong je haram dan berdosa untuk kita, tuan-tuan. Bila haram hukum dia berdosa. Baik. Berdusta yang nombor satu yang berdusta yang diharuskan. Berdusta pada peperangan. Perang boleh tipu. Contoh, kita pergi bubuh macam dulu apa cerita apa? Cerita Singapura di Langgar Todak. Cerita bukan Singapura di Langgar Todak. Dia ada taktik peperangan ni, taktik peperangan. Taktik peperangan dia duk ingat orang, dia duk ingat kata nak attack ke depan. Tapi pihak yang ni, pihak sebelah ni, dia kona ke tepi, dia sembunyi ke tepi kiri kanan. Sini duk perang, nampak macam sini duk perang. Rupanya kiri kanan, tuan-tuan, dia duk pergi, dia mula nak attack. Taktik ni bohong. Hukum dia haram ke? Tak, hukum dia harus. Harus berbohong. Dia pakai apa? Ni kan tentera, dia duduk sebagai sniper. Sniper dia tutup kepala dia dengan rumput-rumput tu macam kat tanah tu. Kalau tanah tu warna hijau, dia buang rumput hijau lah.
Dia duduk bawah tu, dia tembak. Adakah sniper tu dikira bohong? Dia kata, tak boleh lah, berdosa sniper bohong, kena terang-terang lah. Mana boleh. Itu mangkuk ayuh lah tuan-tuan. Kalau kata jika dia pergi angkat dengan bawa, aku tak mau bohong, tak boleh lah. Taktik peperangan boleh berbohong, hukum dia harus. Dalam peperangan hukum dia harus. Nombor 2, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Yang ni kita punya kerja. Perang ni jarang kita ada. Tak ada terus kita kot kan. Tak ada lagi lah. Tetapi nombor 2 ni mungkin kita ada pilihan. Tuan-tuan, jika kita berada di tengah-tengah antara dua orang yang berkelahi, yang ni kita ada peranan. Kita boleh pilih antara dua. Sama ada nak jadi firestone atau firestone, ada batu api. Antara dua orang bergaduh, kita boleh jadi batu api satu. Yang keduanya, kita boleh jadi pendamai antara kedua ni. Tapi kerapnya apa? Ataupun nombor 3, ada 3 pilihan. Nombor 3, berkecuali tu aku tak masuk campur, tu ambil pasal. Ada 3. Selalu kita ambil yang mana? Sorry ya, saya tak mau masuk campur, yang tu punya hal. Sedangkan tuan-tuan, kita dituntut untuk mendamaikan dua orang Islam yang sedang gaduh. Kita dituntut tau. Kita ada peluang untuk mendamaikan, kita kena damaikan. Kita selalu jadi 2 lah. Sama ada berkecuali, angkat tangan, tak mau. Ataupun nombor 2 kita bawa. Nombor 2, kita tolong bagi dia bara lagi. Dia lagi panas lagi. Lagi hangat lagi dia ni. Daripada mula-mula dia nak elok, terus jahanam tu hubungan dia. Tuan-tuan, contoh kita ambil gini ya. Contoh kata Tok Imam lah. Selalunya Tok Imam ataupun pengurusi masjid lah, yang selalu duduk kat masjid ni Tok Imam lah. Tok Imam pengurusi masjid ada, JK masjid ada. Tuan-tuan, kita Tok Imam duduk kat depan ni. Tok Imam ni orang dia frontliner. Dia duduk depan ni, dia frontliner. Orang selalu jumpa dengan dia. Tiba-tiba satu hari dia tahu, kata contoh saya lah, saya duduk depan ni, dia kenal saya. Yang si A dengan si B ni bergaduh sebab apa tuan-tuan? Bergaduh pasal satu hal lah, pasal slipper terserlum berbalik, silap slipper. Kawan si A ni turun masjid malam, tak nampak, dia turun tuan-tuan, pergi pakai kasut member ni, jiran sebelah rumah dia. Dia ni turun lambat sikit, semayang sunat apa lambat, turun tengok slipper tak ada. Balik pergi rumah, tengok slipper dia duduk dekat. Dia ni jalan kaki daripada masjid balik ke rumah, pijak tar. Sampai sekat jalan ada tek kucing pun terpijak pula tek kucing, kawan lagi panas. Sampai di rumah, esok siang nampak kasut aku dekat rumah dia. Kawan hangat tuan-tuan, bergaduh rupanya. Kami tak sangka, tengok kereta semua bertimbul, kereta tengok hebat-hebat, rupanya kaki curi slipper orang. Hantar dah semalam aku balik macam mana, hantar kaki guna tek kucing lah bawa. Kawan ni kata, aku tak sengaja, malam aku tak nampak. Tak. Tu dia tak pakai memang. Hanya pasal slipper. Ustaz tu tuan-tuan, bergaduh ni sampai tahap tak bercakap. Kawan tu kalau duduk dalam ni, dia tu duduk ujung sana. Dia duduk sini, dia tu duduk ujung sana. Tak mau bertemu pun tak mau. Kita sebagai Tok Imam duduk depan ni, si A ni sampai kat masjid tanya kita, Ustaz, dia tu mana? Dia mai? Ustaz, yang mana satu? Dia tu tak boleh pakai, gagal kasut orang. Pencuri kasut dia ni. Dia tak. Penyamun dia tak. Dia tak main. Dia tak main lagi. Saya nanti main. Saya tak boleh dia main luar perasaan. Biasa. Saya tak boleh Ustaz, tengok muka dia tak ada. Saya geram tengok dah. Duduk sembang-sembang ini, CB ni masuk. Masuk main. CB ni masuk tuan-tuan. Bila masuk, dia pun tengok kita. Tengok kita, saya duduk sembang kawan ni.
Habis-habis saya kata, tu dia main dah. Kita pun kata, tu dia main dah. Kita pun tunjuk, dia tu dia main dah. Dia main, tak mau tengok lah. Patut hangat semacam lah. Dia pun keluar. Dia pergi duduk tepi. Tuan-tuan, si B ni pula main jumpa saya. Contoh lah, main jumpa balik saya. Kata, Ustaz, tu. Dia tu kata apa Ustaz? Sembang bang Ustaz? Tak ada, tak sembang bang. Sembang pasal benda lain. Saya bohong tak? Saya bohong tak? Saya bohong tak? Patutkah saya jujur? Kalau saya jujur, si B ni tanya saya jujur kat dia. Tak ada apa, dia cuma cakap tadi, dia kata hang penyamun, hang pencuri kasut. Kalau saya cakap betul-betul kat dia ni, apa jadi? Tuan-tuan, perang sabil, nanti perang orang dalam masjid. Saya tu tak ada apa, dia tak kata apa. Duk sembang benda lain, tak ada bukan pasal apa, tak ada apa. Sembang benda lain. Tuan-tuan, nampak macam kita berbohong tak? Tapi bohong itu diharuskan. Ataupun kita pergi kata dia gini, tak ada apa, dia tak kata apa. Saya tak boleh Ustaz, dia ni tak boleh. Tapi kan saya tengok, ni sebagai peranan nak mendamaikan. Tapi saya tengok apa, dia nampak tadi dia bercakap dengan saya, dia nampak macam dia ni macam teringin juga nak baik-baik balik. Nak baik-baik balik. Oh, dia kata apa? Dia tak kata apa, dia kata cuma dia kata dia nak try lah senyum kat hang, dia takut sekali hang tak mau senyum balik. Kita bohong tapi nak mendamaikan. Betul ya dia cakap aku tu? Sungguh dia cakap lagu tu sebab dia kata takkan sampai bila nak duduk macam ni. Tuan-tuan, lepas tu kita dah habis keluar-keluar, yang A ni balik. Ustaz, dia kata apa Ustaz? Tak ada apa, dia kata tadi dia nak try senyum kat hang, tapi takut hang sekali tak mau senyum. Tu ya, dia cakap lagu tu lah. Dia kata lagu tu. Dia kata dia pun tak sengaja pasal kasut tu. Takkan nak curi slipper hang dekat kedai RM2 lah. Takkan nak curi slipper hang kot. Tu ya Ustaz cakap tu. Saya pun tak mau panjang-panjang lah Ustaz. Bagus. Sehari kita pergi jumpa dua orang tuan, senyum dua orang, pakai salam, peluk-peluk, menangis-menangis apa? Selesai. Ni peranan patut duduk berlaku. Kan peranan pergi bakang lagi kawan tu, pergi lagi geram. Duduk pisai kat sebelah lah kan tuan, habis hubungan tu. Baik. Itu pendustaan yang boleh mendamaikan orang yang berkelahi. Yang kita kena buat, berbohong yang diharuskan. Nombor 3, berdusta seorang suami tatkala menyangkal di hadapan. Ni tips untuk orang-orang yang bohong yang orang diharuskan. Yang ni tuan-tuan, orang kahwin lebih suka. Piramli buat contoh cerita tu, tengok hukum dia. Berdusta seorang suami tatkala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih kepadanya. Tuan-tuan, kahwin dua, kita bagi dua cukup lah, tak payah empat, tak larat cerita empat. Kita bagi dua cukup. Hari Ahad, hari Sabtu, dia pergi duduk rumah isteri pertama. Duduk tuan-tuan, isteri pertama layan acuh tak acuh. Pasal apa? Geram buat kahwin. Had nombor 2, isteri pertama ni mula tak, memang nampak tak sayang dah lah, tak suka lah. Lepas tu isteri pertama ni tanya, abang sayang siapa lebih? Abang sayang siapa lebih? Dia pun kata lah, ni bukan sayang siapa lebih. Dia tanya gini, abang nampak lah ni antara cek dengan nombor 2 tu, siapa sayang abang lagi? Tuan-tuan, dia pergi rumah nombor 1. Nombor 1 buat lebih kurang, baju tak serika. Memang daripada awal lagi tak serika baju dah. Daripada awal kahwin memang tak pernah serika baju. Memang lelaki, suami ni lah serika baju dia. Suami bangun serika baju isteri. Isteri tak pernah pun main makan, hidang makan, tak pernah. Jadi isteri pertama ni tuan tak pernah hidang makan, tak pernah kira bubuh makan pun tak tu bubuh dalam periuk. Abang makan dah siap dah, nak makan. Jadi lagu tu.
Lama kelamaan kawan ni geram macam mana ke, tengok-tengok tak dapat sepenuhnya kasih sayang yang betul, dia pergi cari lain. Kahwin nombor 1 geram. Balik main rumah nombor 1 tanya, isteri pertama tanya, abang duk tengok-tengok antara kami dua orang, siapa sayang abang lebih? Yang suami ni kata apa? Mestilah nombor 1. Nombor 1 ni lah yang paling sayang abang lagi. Yang sana tu tak apalah, dia baru lagi, nampak hang lah sayang kat abang lagi. Tuan-tuan, padahal dia pergi rumah nombor 2. Nombor 2 tuan-tuan, layan betul-betul dia. Contohlah kan. Jangan pula don't try it at home kalau tak buat lagi. Pergi rumah nombor 2 layan betul dia. Abang nak makan apa sat lagi? Abang semua saya buat. Allah bagus tuan-tuan. Dia ni pun kata nak makan nasi dengan apa dia buat. Sampai-sampai duduk depan muka pintu ni, suara ayam segelas. Suami dia tu bagusnya, aku idam lama-lama macam ni lah, lama dah. Duduk-duduk ni, tolong angkat beg, tolong pula iron baju, siap semua tak di rumah. Tuan-tuan, isteri kedua pula tanya, abang, antara kami dua orang ni, siapa yang paling sayang kat abang? Nampak sangat. Suami ni kata, mestilah hang. Tengok ni, iron baju, bagi makan, apa semua, puji. Tadi tuan-tuan, dia tahu dalam antara dua-dua ni, yang paling sayang kan nampak nombor 2. Tapi oleh kerana tuan-tuan nak jaga hati si nombor 1 ni, depan nombor 1 dia kata nombor 1, depan nombor 2 dia kata nombor 2. Maka berbohong begitu tuan-tuan diharuskan untuk menjaga hati kedua-dua belah. Boleh. Tapi kalau nak buat bohong yang diharuskan ni, kena tambah lah. Tak tambah tak boleh buat tuan-tuan. Kalau berani, kalau TB tak mampu tak berupaya tuan-tuan, tahu TV takut bini tak lepas Yang boleh ni hanya yang berani saja. Yang berani kebiasaannya tuan-tuan, dia berani tapi isterinya menakutkan. Yang tu yang dia tak berani. Baik. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baiknya ia memakai kias. Kias tau, kias seleweng, artinya apa? Tauriyah, iaitu menyebut perkataan yang ada dua makna baginya. Yang paling baik cakap double meaning. Cakap double meaning, satu makna yang hampir dan satu lagi makna yang jauh, tetapi dikehendaki dengan makna yang jauh. Bohong yang boleh. Tadi lah kawan tu, dia kata nak yang bergaduh tadi diorang tu, dia kata, dia cakap apa tadi? Ini kata apa? Tak ada apa, tak ada apa. Dia tak kata apa pun, duk sembang biasa-biasa. Dia tak kata apa kat saya, tak kata apa, tak sebut, tak kata apa. Dia tak kata tak sebut apa, dia tak kata apa. Dia tak pernah sebut apa. Tak pernah sebut apa-apa pun padahal tuan-tuan, dia ada sebut, tapi sebut macam-macam lah. Buat macam-macam lah. Macam-macam lagu tu, macam-macam tu je. Maknanya apa? Makna macam-macam itu termasuklah dengan dia, tetapi tak mau sebut tentang benda yang disebut tentang dia. Tuan-tuan, ini nama dia tauriyah. Nombor 2, mengumpat, iaitulah engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya. Mengumpat, sekalipun engkau benar, sama ada engkau sebut kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada lainnya, atau pada kainnya, atau pada lainnya. Ni sebut apa tuan-tuan yang kira sebagai mengumpat? Sebut tentang saudara kamu yang dibencinya kalau dia dengar. Kalau tuan-tuan nak hukum, nak tahu apa itu mengumpat, kita cakap pasal saudara kita bukan depan dia, dan jika saudara itu dengar pasal itu, dia akan benci benda tu. Dia akan benci, dia takkan suka. Terus ada ubah statement apa? Saya tak mengumpat, saya habaq je. Yang ni tuan-tuan, kita duk ubah statement, duk ubah nak bagi jadi benda tu jadi benda lain. Tak boleh jadi. Mengumpat dia definisi dia jelas. Mengumpat jelas.
cakap pasal seseorang yang bila kalau kawan tu dengar dia benci. Tentang apa? Sekalipun engkau cakap tentang kekurangan pada dirinya, tentang diri dia, fizikal dia, tentang fizikal dia, dia tu mana? Dia tu, oh Allah, dia jalan, tengoknya jalan pun tak betul, macam apa jalan dengan kengkang-kengkang lagu tu. Kita dengar lawak. Tapi kalau tuan badan dengar, sakit hati tak? Sakit hati. Maka itu dikira mengumpat. Ataupun pada akalnya, kita kutuk kawan tu punya idea. Tuan-tuan, tidak menerima idea orang itu biasa. Tidak menerima pandangan orang itu biasa. Tapi jangan kritik pandangan orang bila dah ditolak. Jangan kritik. Kritik dengan sesuatu, kritik ke depan-depan tu kita panggil perbincangan. Saya rasa tuan punya pandangan itu mungkin tak sesuai di sini, sebab pandangan tuan tu kita boleh bawa pada tempat lain dari segi situasi. Kalau buat analisis situasi tak apa sesuai di sini, kita kena buat di tempat lain. Contoh, itu tak apa, kita cakap depan-depan dan kita hanya berbincang. Tapi tuan-tuan, lepas kawan tu keluar dah, kita taruh dah, kita apa punya idea apa pelingkupnya tak guna. Ingat, cerdik orang tak cerdik, kita kritik dia, kita kutuk dia, kita kata dekat dia, kita mengumpat dengan dia tentang idea dia tadi. Ini dikira mengumpat pada akalnya. Tak bagus ya? Hang tak profesional, tuan-tuan. Kita dah sebut orang tu profesional tak profesional. Islam profesional lama dah. Ikut turutan ni tuan-tuan, profesional. Sebab apa? Dia tak kata ke orang profesional, dia tak taruh orang, dia tak bubuh orang tuan. Dia akan cakap benda yang benar dengan hikmah. Itu nama dia profesional betul. Dengan hikmah, orang akan boleh terima, orang akan boleh adapt dengan apa yang dia cakap. Baik. Ataupun pada perbuatannya, perbuatan kawan dia, ataupun pada perkataannya, ataupun pada kainnya. Pakaian itu pakaian pun kena kutuk. Hang tengok, ada ramai semayang macam ni, kita nak bawa dia pergi ke majlis nak pergi bawa pergi dinner makan malam. Hang tengok dia pakai apa? Kain pelikat dengan baju pagoda dia pakai. Apa lah, kita kutuk kawan tu di belakang dia, pakaian dia pakai. Tak bagus ya? Tak bagus ya tuan? Baik. Firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maksudnya ni dalil untuk mengumpat. Nak habis tuan, dah cerah luar. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika sedemikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Tuan-tuan, ada satu kisah tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW keluar untuk bermusafir dalam peperangan. Keluar. Waktu keluar sampai pertengahan jalan, semua berhenti dan berehat, buat khemah rehat. Jadi Sayyidina Ali pada masa itu dia ditugaskan untuk bahagian ration, bahagian bedak makan. Waktu nak bedak makan tuan-tuan, ada kelompok orang-orang Ansar, ada tentera-tentera Islam di kalangan orang Ansar duduk satu kemah. Tiba-tiba daging yang diagihkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak sampai kepada golongan Ansar ni, sampai kat semua khemah, terlepas satu khemah. Tuan-tuan, yang kemah ni tak pi tanya apa dah. Duk dalam kemah ni, depa taruh kat Sayyidina Ali ni tuan-tuan, depa kata macam-macam. Depa kata Sayyidina Ali ni, nampak dia ni sebab dia mendahulukan orang-orang muhajirin lah. Sebab dia ni orang Mekah, dia mana nak layan kita sangat. Kita ni duduk tepi-tepi lah, duduk dalam kemah gini lah, mana orang nak layan kita.
Tengok, daging yang patut dapat kat kita pun tak dapat. Jadi kita nak makan apa? Kita makan roti je lah. Orang lain makan sedap, kita tak makan sedap. Itulah Sayyidina Ali, dia kata dia takkan pandang kita punya, dia berkutuk Sayyidina Ali. Tuan-tuan, lepas dia berkata Sayyidina Ali, dia pun keluar, pergi terus tengok tak tahan sangat dah, terus pergi buat report dah kat Nabi. Jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kami nak buat sikit aduan lah. Kami ni dari tadi tak dapat pun daging yang diagihkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak sampai ke kami daging ni. Tahu Nabi kata apa? Nabi kata, kamu dah makan daging ni, kamu dah makan dah. Kata, dah kami tak makan lagi. Kamu makan dah, Nabi kata. Makan dah. Dah sungguh aku tak makan lagi, kami tak makan lagi Rasulullah, kami tak dapat daging tu. Nabi kata, betul, aku nampak kamu dah makan dah. Tuan-tuan, dia pun jadi confused tu. Nabi ni melawak ke apa? Dah sungguh aku nampak kamu dah makan. Tu mulut-mulut kamu merah dengan darah-darah yang makan daging, hasil makan daging tadi. Tuan-tuan, Nabi bukan tipu, Nabi tak tipu. Nabi tidak pernah menipu walaupun dengan keadaan melawak. Itu Nabi. Walaupun benda tu melawak pun Nabi takkan bohong. Jadi kita ada buat April Fool lepas semua tu, Nabi takkan buat. Takkan melawak pun takkan bohong. Tuan-tuan, Sayyidina Ali yang kelompok Ansar ni kata apa? Ya Rasulullah, kami sungguh kami tak makan. Sesungguhnya aku nampak di gigi-gigi kamu penuh dengan darah-darah daripada mamahan daging-daging. Wahai Ansar, kamu telah pun memakan daging daripada saudara kamu sendiri. Dan Allah menampakkan pada aku di mulut-mulut kamu itu penuh dengan darah-darah daripada mamahan daging ini. Nabi nampak mulut dia tu, tuan-tuan. Nabi kan kata apa? Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kamu tidak melihat. Nabi nampak apa yang telah kamu katakan kepada Sayyidina Ali tadi. Malaikat Jibril datang kepada aku dan khabarkan kepada aku, dan kamu datang kepada aku dengan mulut kamu penuh dengan darah-darah dari daging saudara kamu. Tuan-tuan, Ansar ni tuan terus bertaubat, jumpa Sayyidina Ali, minta maaf balik dekat dia, minta maaf balik ke Sayyidina Ali, dan akhirnya tuan-tuan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, itulah pengajaran untuk kita sampai ke hari ni. Kita mungkin tak nampak agak-agak kalau kita ni berapa banyak tuan-tuan hari-hari kenyang makan daging saudara kita. Berapa kilo tuan-tuan sehari, berapa kilo sehari tuan-tuan makan daging saudara kita tuan-tuan. Kerana apa? Sifat kita yang suka mengata ke orang. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga kita berhati-hati dengan lidah agar tidak menjadi golongan yang melebihi batasan-batasan yang boleh menyebabkan kita tertumpas dalam neraka Allah. Wallahu a'lam tuan-tuan. Moga-moga pertemuan pada pagi ini ada keberkatan, ada kerahmatan. InsyaAllah tuan-tuan, pastikan kita tak menjadikan hidup ini terdedah kepada kebinasaan lidah kita tuan-tuan. InsyaAllah kita akan tengok diharuskan mengumpat pada 6 perkara insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Moga-moga pertemuan pagi ini mendapat kemanfaatan. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu a'lam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.